Salam sejahtera semua. Untuk video matematik tahun 4 hari ini, kita akan teruskan dengan tajuk 6 iaitu ruang. Hari ini kita akan mempelajari dengan lebih mendalam berkaitan dengan garis selari dan garis serenjang. Okey, boleh rujuk buku teks KSSR Matematik tahun 4 muka surat 201 hingga 203. Sebelum itu, kita akan tengok dahulu standard kandungan dan standard pembelajaran. Standard kandungannya ialah 6.2 iaitu garis selari dan garis serenjang, dan standard pembelajarannya ialah murid boleh mengenal dan menamakan garis selari dan garis serenjang, seterusnya melukis garis selari dan garis serenjang. Okey, yang pertama kita akan mempelajari terlebih dahulu berkaitan dengan garis selari. Baiklah, garis selari maksudnya ialah dua garis yang dilukis dengan jarak antara satu sama lain adalah sama. Okey, contohnya ini adalah garis selari. Ini pun garis selari. Dan satu lagi contoh garis selari adalah seperti ini. Dan juga boleh dilukis seperti ini. Asalkan jarak di antara kedua-dua garis adalah sama. Itu merupakan garis selari. Garis selari tidak bersilang antara satu sama lain. Okey, kita tengok contoh. Okey, ini merupakan satu contoh di mana bukan garis selari kerana terdapat persilangan di antara kedua-dua garis seperti yang dibulatkan itu. Ini juga bukan garis selari kerana ada persilangan antara kedua-dua garis. Dan ini merupakan satu lagi contoh di mana garis ini merupakan bukan garis selari kerana jarak di antara kedua-dua garisan adalah tidak sama apabila diukur dari pelbagai sudut. Jadi, garis selari yang dilukis dengan betul adalah pada kotak yang berwarna hijau itu. Dan contoh yang salah adalah pada kotak yang berwarna merah. Baiklah, kita tengok beberapa contoh garis selari yang terdapat di sekitar kita. Okey, yang pertama, apakah objek ini? Betul, ini merupakan buku nota dan buku nota ini merupakan buku nota yang bergaris. Dan garisan yang terdapat di dalam buku nota ini merupakan garis selari di mana jarak di antara setiap garis itu adalah sama. Contoh yang kedua ialah garisan jalan raya. Okey, kalau anda perasan, garisan yang terdapat di jalan raya itu merupakan garis selari kerana kita boleh tengok bahawa jarak di antara kedua-dua garisan adalah sama. Dan contoh yang ketiga ialah tiang papan tanda. Tiang papan tanda ini mempunyai jarak yang sama antara satu sama lain. Sebab itulah ia dikategorikan sebagai garis selari. Okey, untuk yang berikutnya kita akan mempelajari cara-cara melukis garis selari. Jadi, itulah 4 contoh untuk melukis garis selari. Berikutnya kita akan mempelajari berkaitan dengan garis serenjang.
Garis senjang merupakan garis yang bersilang pada sudut tegak. Ingat lagi tak sudut tegak macam mana? Okey, sudut tegak adalah seperti ini, di mana nilai sudutnya adalah 90 darjah apabila kita ukur menggunakan protektor. Okey, kita tengok beberapa contoh garis serenjang. Okey, ini merupakan contoh yang pertama bagi garis serenjang. Ini juga adalah garis serenjang. Garis serenjang juga boleh dilukis seperti ini. Ini dan seperti ini. Asalkan nilai sudutnya adalah 90 darjah ataupun sudutnya ialah bersudut tegak. Ini merupakan contoh yang salah bagi garis serenjang. Okey, ini bukan garis serenjang ya, ini merupakan garis selari, di mana jarak antara kedua-dua garis ini adalah sama apabila kita ukur daripada mana-mana sudut pun. Okey, ini merupakan satu lagi contoh bukan garis serenjang, di mana persilangan antara kedua-dua garis itu merupakan bukan sudut tegak. Ini juga bukan garis serenjang dan ini juga bukan garis serenjang kerana persilangan di antara kedua-dua garisan itu bukan bersudut tegak. Contoh garis serenjang yang dilukis dengan betul adalah pada kotak yang berwarna hijau. Yang pada kotak berwarna merah itu merupakan contoh yang salah. Okey, jangan keliru antara garis serenjang dan garis selari yang kita dah belajar sebelum ni. Okey, mari kita tengok contoh-contoh garis serenjang yang terdapat di sekitar kita. Okey, yang pertama, apakah ini? Ini merupakan jubin lantai. Jadi, ruang kecil di antara jubin-jubin lantai itu kita boleh tengok menghasilkan garis serenjang seperti ini. Atau bucu setiap jubin itu merupakan garis serenjang juga kerana nilai sudutnya ialah 90 darjah. Contoh yang kedua ialah pembaris segitiga. Di manakah garis serenjang pada pembaris segitiga ini? Ya, dekat sini. Garis serenjang kita boleh dapati pada pembaris segitiga seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajah ini. Dan contoh yang terakhir ialah tiang elektrik. Lazimnya tiang elektrik ni kita boleh tengok berada di tepi-tepi jalan. Okey, kita boleh tengok garis serenjang itu ada pada tiang elektrik seperti yang ditunjukkan ini. Okey, itu sahaja contoh-contoh berkaitan garis serenjang. Seterusnya kita akan mempelajari bagaimana cara-cara nak melukis garis serenjang. Untuk langkah yang terakhir, jangan lupa untuk melukis
Simbol segi empat sama yang kecil ini bagi menunjukkan itu adalah sudut tegak. Dah siap. Seterusnya ialah aktiviti minda. Okey, jom kita tengok bersama-sama. Raja di bawah menunjukkan sebuah peta. Nyatakan jalan-jalan yang membentuk garis selari dan garis serenjang. Okey, ini adalah petanya. Ini merupakan jalan tulip, jalan kemboja, jalan mawar, jalan teratai, jalan kaktus dan jalan melati. Jadi terdapat 6 jalan kesemuanya. Okey, mari kita kelaskan. Yang mana satu jalan-jalan yang membentuk garis selari dan garis serenjang. Okey, yang pertama, jalan tulip dan jalan kemboja. Apakah garis yang terbentuk oleh kedua-dua jalan ini? Ya, kedua-dua jalan ini telah membentuk garis selari. Seterusnya ialah jalan tulip dan jalan mawar. Apakah garis yang terbentuk oleh kedua-dua jalan ini? Betul, garis serenjang. Okey. Berikutnya ialah jalan tulip dan jalan teratai. Apakah garis yang terbentuk oleh kedua-dua jalan ini? Tepat sekali, kedua-dua jalan ini tidak membentuk sama ada garis selari ataupun garis serenjang. Seterusnya, jalan tulip dan jalan kaktus. Tepat sekali, jalan tulip dan jalan kaktus juga tidak membentuk garis selari ataupun garis serenjang. Seterusnya ialah jalan tulip dan jalan melati. Apakah garis yang terbentuk oleh kedua-dua jalan ini? Ya, kedua-dua jalan ini telah membentuk garis serenjang. Okey, contoh yang berikutnya ialah jalan melati dan jalan kemboja. Apakah garis yang terbentuk oleh kedua-dua jalan ini? Betul, kedua-dua jalan ini juga membentuk garis serenjang. Contoh yang berikutnya ialah jalan kemboja dan jalan kaktus. Apakah garis yang terbentuk oleh kedua-dua jalan ini? Ya, kedua-dua jalan ini tidak membentuk sama ada garis selari dan garis serenjang. Seterusnya ialah jalan kemboja dan jalan teratai. Betul, kedua-dua jalan ini juga tidak membentuk sama ada garis selari dan garis serenjang. Seterusnya, jalan kemboja dan jalan mawar. Tepat sekali, jalan kemboja dan jalan mawar telah membentuk garis serenjang. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya, iaitu di antara jalan mawar dan jalan teratai. Apakah garis yang terbentuk di antara kedua-dua jalan ini? Jalan mawar dan jalan teratai tidak membentuk sama ada garis selari dan garis serenjang. Seterusnya, jalan mawar dan jalan kaktus. Apakah garis yang terbentuk di antara kedua-dua jalan ini? Sama juga, kedua-dua jalan ini tidak membentuk sama ada garis selari ataupun garis serenjang. Berikutnya ialah jalan mawar dan jalan melati. Apakah garis yang terbentuk di antara kedua-dua jalan ini? Ya, kedua-dua jalan ini telah membentuk garis selari. Contoh yang berikutnya adalah di antara jalan melati dan jalan kaktus. Apakah garis yang terbentuk antara kedua-dua jalan ini? Ya, kedua jalan ini tidak membentuk sama ada garis selari ataupun garis serenjang. Apakah garis yang terbentuk oleh jalan melati dan jalan teratai? Adakah garis selari terbentuk di antara kedua-duanya atau garis serenjang terbentuk di antara jalan melati dan jalan teratai? Ya, kedua-duanya tidak membentuk apa-apa garisan pun. Dan yang terakhir ialah jalan teratai dan jalan kaktus. Adakah kedua-dua jalan ini membentuk garis serenjang? Tidak, kerana kedua-duanya telah membentuk garis selari. Jadi, kesimpulannya ialah garis selari telah terbentuk di antara yang pertama jalan tulip dan jalan kemboja, kedua jalan mawar dan jalan melati, dan yang ketiga jalan teratai dan jalan kaktus.
Dan garis serenjang pula telah terbentuk oleh yang pertama jalan tulip dan jalan mawar, kedua jalan tulip dan jalan melati, yang ketiga jalan kemboja dan jalan melati, dan yang terakhir ialah jalan kemboja dan jalan mawar. Baiklah, sebagai rumusan, kita telah mempelajari dua garis, iaitu garis selari dan garis serenjang. Kita telah tengok beberapa contoh garis selari di mana kata kuncinya ialah kedua-dua garis perlulah mempunyai jarak yang sama apabila kita ukur di mana-mana tempat sekalipun. Dan kata kunci yang kedua, kedua-dua garis itu tidak seharusnya bersilang. Manakala kalau kita nak lukis garis serenjang, kata kuncinya ialah sudut persilangan di antara kedua-dua garis merupakan sudut tegak ataupun 90 darjah. Selain itu, kita juga telah mempelajari bagaimana nak melukis garis selari dan garis serenjang. Dengan itu, kita telah sampai di penghujung video. Cikgu harapkan video ini dapat membantu anda semua memahami dan membezakan di antara garis selari dan garis serenjang. Jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih. Bye.